Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini anak-anak semua kita akan meneruskan bahagian 2 bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik. Jadi diharap semua bersedia dengan kerja yang telah pun dibuat terlebih dahulu dan sila semak dengan jawapan masing-masing. Alright. Jadi kita pergi ke soalan yang pertama. Baik, rajah 1 menunjukkan graf bagi fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah dengan 5x tambah dengan 14. Okey, jadi persoalannya titik R dan titik S terletak pada paksi X. Okey, ni dia terletak pada paksi X. Ingat di sini ada clue maksudnya. Okey, apa sahaja titik yang melalui ataupun berada pada paksi X, maka nilai Y dia adalah kosong. Okey, saya ulang. Apa saja garis ataupun titik yang berada pada garisan paksi X ini, maka Y itu adalah kosong. Okey. Jadi kalau garis itu ataupun titik itu berada pada paksi Y ataupun berada di kawasan fx ini, okey, maka nilai X itu yang sama dengan kosong. Okey, jelas? Okey. Dan dia bagi tahu bahawa T ialah titik minimum. Okey, titik minimum maksudnya yang berada di atas puncak ni sekali lah. Alright. Okey, saya padam dulu. Jadi soalannya, okey, soalannya adalah yang pertama, tentukan koordinat titik R dan titik S. Dia suruh kita tentukan koordinat titik R dan juga titik S. Okey, berbalik kepada apa yang cikgu cakap tadi, okey, koordinat titik R dengan titik S ini berada pada paksi X. Maka nilai Y kita adalah sama dengan kosong. Okey, awak ambil persamaan ini, okey, awak gantikan nilai Y itu adalah kosong. So, kalau paksi Y kita berada yang paksi mencancang ini diwakili oleh fungsi fx, maka fx ini akan jadi kosong. Jadi cara penyelesaiannya, okay, paksi x, y sama kosong, bermaksud fx itu sama dengan kosong. So kamu gantikanlah, okay, gantikan negatif x kuasa 2 tambah 5x tambah dengan 14 sama dengan kosong. Kemudian kamu, kenapa boleh jadi macam ni? Cikgu darabkan semua ni dengan tanda negatif. Okay, bila darabkan dengan negatif, dia akan positif. Dia positif jadi negatif. Positif akan jadi negatif. Alright. Dan cikgu faktorkan, kamu tekan kalkulator. Okay, rujuk video sebelum ni, cikgu dah ajar macam mana nak tekan kalkulator. Dan kamu akan dapat nilai dia X sama dengan 7 dan juga X sama dengan negatif 2. So, mana satu nilai bagi negatif 2 dan 7? So, negatif 2 mestilah berada pada paksi, pada kawasan yang negatif, X yang negatif. Okay, maka S ni adalah 7. Okay, itu jawapan dia. Alright. Jadi di sini dia minta kita dalam bentuk koordinat. So kalau bentuk koordinat, wajib bagi kamu menulis dalam bentuk koordinat. Okey, so jawapan dia adalah 70 dengan negatif 20. Alright. Okey, selesai soalan pertama. Baik, soalan kedua. Nyatakan paksi simetri bagi graf itu. So paksi simetri, kalau saya lukiskan di sini, dia berada di tengah-tengah ni. Okey, dan kalau kamu masih ingat lagi dalam nota yang sebelum ni, masa tingkatan 4 kamu, paksi simetri selalu saya akan tulis sebagai negatif B per dengan 2A. Alright. So apa yang berlaku di sini, penyelesaian dia adalah paksi simetri negatif B per 2A ini, dan kamu senaraikan apakah nilai-nilai yang terlibat bagi A, B, C dan ABC. Okey, A adalah negatif 1, B adalah 5, C adalah 14. Okey. Dan kita gantikan di dalam negatif B per 2A. So, apa terjadi? Negatif B adalah 5 bahagian 2A. Kita adalah negatif 1. Maka kamu akan dapat paksi simetri dia adalah 5 per 2. Okey, selesai soalan yang kedua. Alright. Jadi, soalan yang ketiga, kita lihat. Nyatakan koordinat titik T. Mana titik T? Ni. Baik, kita dah dapat dah tadi. Paksi simetri kita adalah 5 per 2, betul? Jadi kamu tahu bahawa paksi simetri itu mewakili X. Okey, 5 per 2 tu. Okey, jadi sekarang ni kamu gantikan nilai ini di dalam fungsi ini. Okey, macam mana berlaku?
So, cikgu tulis, kita sedia maklum Pak simetri adalah 5/2. Dia bermaksud X itu adalah 5/2. Jadi, kamu gantikan dalam persamaan fungsi kuadratik itu sendiri. Okay, so kamu gantikan di dalam X lah. Okay, yang mana ada huruf X, kamu gantikan dia. So, kalau kamu gunakan kalkulator nanti, okay, kamu buat satu-satu ini dan kamu akan dapat 81/4. Okay, dan ingat, dia bukan nak nilai bagi apa fungsi ini. Okay, dia nak koordinat. Okay, jadi kamu kena nyatakan dalam bentuk koordinat. So, nilai X saya adalah 5/2. Okay, manakala nilai Y saya adalah 81/4. Jadi, bentuk koordinatnya adalah 5/2 dan 81/4. So, ini bentuk koordinatnya. Okay, jelas. Okay, selesai soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Okay, diberi garis lurus UV adalah selari dengan paksi X. Okay, UV ni adalah selari, okay, dengan paksi X. Okay, tentukan koordinat titik V. Mana titik V? Okay, dia nak tentukan di sini. Okay, kalau kamu ingat balik penerangan saya seawal slide yang kedua tadi, soalan yang pertama, okay, saya ada cerita bahawa kalau memotong pada paksi X, okay, dia nilai Y kita adalah kosong. Tetapi kalau potong pada paksi Y yang diwakili oleh fx ini, maka nilai X saya adalah kosong. So, apa yang saya nak sampaikan di sini? Lengkung ini. Okay, kalau kamu tengok lengkung ini telah pun memotong pada paksi Y di mana? Di sini. Okay, jadi bila dia potong pada paksi Y, maka gantikan nilai X kosong ini di dalam persamaan ini. Okay, so apa terjadi bila kamu gantikan X kosong di situ? Okay, apabila saya gantikan nilai X kosong, maka saya akan dapat nilai F saya itu adalah 14. Yang mana F ini merupakan pintasan pada paksi Y ini sendiri, iaitu kedudukan dekat U. Bermaksud, U di sini adalah 14. Jadi kenapa saya boleh dapat bacaan X 14? Sebab apa? Apabila V ni, koordinatnya adalah 2 saja, sama ada X dan Y lah kan? Okay, X kita tak tahu. Kita tak dapat lagi. Okay, tetapi Y saya ini, okay, nilai Y saya ini diambil daripada nilai U di sini, iaitu 14. Jadi sebab tu saya dapat dalam bentuk X 14. Okay, bagaimana saya nak dapatkan X ini? Okay, yang pertama, gantikan okay, nilai nilai 14 yang diwakili oleh paksi Y itu ataupun pintasan Y itu, okay, di dalam persamaan ini. Okay, sebab apa? Kita tahu bila dia potong paksi Y, nilainya adalah 14. Maka Fx saya adalah 14. Okay, so kamu gantikan dalam persamaan itu. Okay, kalau kamu tengok kalau ikutkan cara penulisan dia, Fx itu adalah paksi Y. Dan nilai potong pada paksi tersebut adalah 14. Okay, samakan dengan negatif X kuasa 2 tambahkan dengan 5X dan tambahkan dengan 14. Okey, baik. Ni penulisan ini saya convert kepada menulis cara begini. Okey, saya terbalikkan lah. Boleh je. Kiri ni ke depan dan belakang sama je. Okey, kemudian saya bawa 14 ni ke sebelah kiri. Okey, apa terjadi? Okey. Saya selesaikan dulu, maksudnya boleh tolak lah. Okey, 14 ni tolak dengan 14 ni, maka tinggal kosong. Okey, bila tinggal kosong, saya boleh faktorkan ia. Okey, dalam video sebelum ni, bahagian pertama itu, bab 1 fungsi kuadratik dan persamaan kuadratik itu, saya dah ajar kamu bagaimana kita nak memfaktorkan ini. Okey, so bila situasi ini, kita melihat kepada unknown. Okey, unknown saya adalah X kuasa 2 dan X. Maksudnya, kuasa yang paling terkecil di sini adalah 1 di sini. Jadi, sebanyak mana yang kita keluarkan, hanya 1 saja X yang boleh digunakan keluar. So, ini pemfaktoran yang berlaku. Okay, skala dia hanya ada 1 dengan 5. So, tak boleh buat keluar. Saya hanya boleh buat keluar 1 je lah kat depan ni. Okay, jadi, bila pemfaktoran tu berlaku, saya akan tulis X sama dengan 0, X sama dengan 5. So, maksudnya, X ini samakan dengan 0. Dan yang kedua, negatif X tambah dengan 5 samakan dengan 0. So, ada dua nilai kat sini lah. X sama dengan 0. Dan juga X sama dengan negatif 5. Okay, agak-agak kamu, nilai yang logik di sini adalah siapa sebenarnya? Okay,
Sorry, ini bukan negatif 5 okey, maafkan saya. Nilai dia adalah X dengan 5. Jadi sekarang ni kita tahu bahawa V ni adalah X14. Okey, dan kita kena pilih antara 0 dengan 5 ni sepatutnya letak siapa di situ. Nak pilih 0 ke nak pilih 5? Kalau pilih 0 tak sesuai lah sebab dia berada di sini. Okey, dia berada di kawasan sini. Ini 0 dengan 5. Okey. 5 mungkin kat sini lah. Okey, so yang ni bukan 5, yang ni adalah S. Okey, jadi 5 ni diwakili oleh V di sini. Okey, koordinat titik V ialah 5, 14. Okey, saya tak boleh ambil 0 sebab apa? Dia berada di kawasan ini. Okey, sedangkan V itu berada di kawasan ini. Okey, so 5 lah nilai yang paling tepat untuk kita perolehi koordinat bagi titik V. Alright, so itu soalan yang keempat. Baik, next. Okay, selesaikan persamaan kuadratik yang berikut. So, dapat soalan ini, langkah yang pertama, kita buat pendaraban silang. Okay, 2, kita akan bawa ke sebelah kanan dan kiri. 3P, kita akan bawa ke sebelah kanan. Kedua-duanya akan disilangkan. So, apa terjadi? Saya akan dapat bentuk begini. Alright. So, saya selesaikan, saya darab masuk. 2 bawa masuk dengan negatif 2. 2 dengan 4. Okay, kemudian 3P dengan P. Dan 3P dengan 2. Okey, apa terjadi? Negatif 4P tambahkan dengan 8 sama dengan 3P kuasa 2 tambah 6P. Okey, di sini kamu kena susun. Susun maksud saya di sini susun dalam bentuk persamaan kuadratik. AS kuasa 2 tambahkan dengan BX. Okey, tambahkan dengan C samakan dengan 0. So apa terjadi? Saya pindahkan 3P kuasa 2 ni. Okey, ada juga cara lain, nanti saya tunjuk. Okey, saya buat satu-satu. Okay, negatif P kuasa 2 tolak 6P. Maksudnya semua ni saya pindah ke sebelah kiri. Dia akan jadi ini. Okay, manakala yang ni pula saya susun balik di belakangnya. Tanpa mengubah sebarang simbol. Okay, so dia akan jadi begini. Dan kedua-dua nilai P ini mempunyai unknown yang sama. Selesaikan. Awak tekan kalkulator. Kamu dapat negatif 10P. Okay, dan semua ni saya akan darabkan dengan tanda negatif. Okay, maka kamu akan dapat 3P kuasa 2 tambah 10P dan tolak dengan 8. Okey, buat pemfaktoran. Okey, kamu tekan kalkulator dan nilai P saya adalah negatif 2/3 dan juga negatif 4. Okey, so ini kaedah pemfaktoran lah guna kalkulator. Okey, nilainya ada 2 sahaja. Baik, di sini tadi, okey, di sini tadi bagaimana cikgu nak ubah tanpa membawa pindah 3P kuasa 2 ni. Okay, cikgu tulis balik di sini. Kamu tengok. Negatif 4P tambahkan dengan 8 sama dengan 3P kuasa 2 tambahkan dengan 6P. Baik, apa yang berlaku di sini? Saya akan terus dapat dalam bentuk yang positif. Maksudnya, semua yang ini saya pindahkan ke sebelah kanan. Memandangkan nilai P saya di sini, 3P kuasa 2 saya ini adalah positif. So, apa berlaku bila saya pindahkan semua? Tinggal kosong lah. Okey. So, yang 3P kuasa 2, kamu tulis balik. 3P kuasa 2, tambahkan 6P. Okey. Tambahkan dengan 6P. Dan ni negatif 4, jadi tambah. Okey. Lagi apa lagi? Tambah 8, jadi tolak 8. Okey. So, yang ni kamu boleh selesaikan. Dia akan jadi 3P kuasa 2, tambahkan dengan 10P. Tolak dengan 8. Dan sama dengan kosong ni dekat depan. Saya juga boleh letak di sebelah belakang. Dan kalau kamu tengok. Saya telah pun skip. Dan terus dapat nilai yang macam ni. Okay. So mana-mana sahaja cara boleh. Yang penting kamu tahu cara pemfaktoran macam ni. Guna kalkulator. Macam mana saya awak nak tahu. Rujuk balik video yang sebelum ni. Saya tak nak tunjuk di sini. Alright. Ini soalan yang kedua. Baik, kita pergi soalan yang 2B. Okey, Raja 2 menunjukkan gambar Maya dan adiknya Daniel. Okey, ada dua orang ni, Maya dengan Daniel. Okey, umur Maya 2Q tahun. So sekarang ni kamu jangan keliru. Dia dah bagi tahu siap-siap dah. Umur Maya ni adalah 2Q tahun. Okey, umur Maya adalah 2Q tahun. Adalah 6 tahun lebih dari adiknya. Maksudnya adiknya ni lebih muda 6 tahun daripadanya. Contohlah, contoh. Katakan umur saya ni 20 tahun. Okey. Adik saya muda daripada saya 6 tahun. Jadi berapa umur adik saya? Okey, mestilah 20 tolak dengan 6. Okey,
kamu akan dapat umur adik saya adalah 14. So ini secara kasar yang boleh kita buat perbandingan. Okay. Sebab apa? Dia dah bagi tahu siap-siap dah. Umur Maya ni adalah 2Q. Dan adiknya lebih ni manakala dan dia bagi tahu sini umur Maya ni juga adalah 6 tahun lebih daripada adiknya. Jadi adiknya itu adalah 6 tahun lebih muda daripadanya. Jadi apa berlaku di sini penyelesaian dia? Maya adalah 2Q. Maksud ni umur dia yang sebenar lah. Dan umur dia ni adalah 2Q tolak dengan 6. Sama dengan cerita di sini. Okey, bagaimana nak dapatkan 14 tahun ini umur adik saya tolak dengan 6. Okey, so jangan keliru. Okey. Baik, ada seterusnya. Hasil darab umur mereka ialah 112. So awak kena darablah kedua-dua ni. Okey, awak darab kedua-dua ni, maka kamu akan samakan dengan 112. Okey, so apa terjadi? Dia akan jadi 2Q darabkan 2Q tolak 6 sama dengan 112. Maka kamu selesaikan, kembangkan satu-satu ni. Okey, jumpakan mereka di dalam kurungan ini. Maka kamu akan dapat 4Q kuasa 2 tolak dengan 12Q sama dengan 112. Okey, susun menjadi persamaan kuadratik iaitu dinamakan sebagai AX kuasa 2 tambahkan dengan BX tambahkan dengan C sama dengan 0. So saya susun. Dah susun ni guna pemfaktoran. Okey, macam mana? Tekan mod 3 kali. Okey, tekan EQN nombor 1. Okey, tekan arah ke kanan dan pilih degree nombor 2. Masukkan setiap satu A, B dan C. Okey, kemudian kamu faktorkan, kamu akan dapat Q tolak 7 dengan Q tambah 4 yang mana Q saya adalah 7 dan satu lagi nilai Q adalah negatif 4. Baik, antara 7 dengan negatif 4, okey, mana yang akan kita pilih? Okey, saya ulang, umur tak boleh ada negatif. Kalau kamu dapat umur, okey, jarak, ketinggian yang ada tanda negatif, kamu tulis kat situ, abaikan. Okey, abaikan. Tulis siap-siap tulis kat situ, abaikan. Okey, jadi saya akan pilih Q sama dengan 7. Dan saya maklum bahawa umur dia ni itu adalah 2Q tolak 6. Jadi gantikan 7 tu dekat Q. Okey, 2 darab 7 tolak dengan 6. Okey, 14 tolak 6 sama dengan 8 tahun. So, 3 bentuk soalan ini saya dah bagi dah keterangan dan jawapan dia. Tak faham, sila PM saya, tanya apa masalahnya. Alright? Okey, so sampai di sini saja. Okey, ringkas secepat yang mungkin cikgu bagi kepada kamu. Jadi saya harap sila semak dan buat pembetulan sekiranya ada. Okey, sekiranya semua betul, cikgu ucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah pun mencubanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.